Kek TV KPM. Okey, baik. Tajuk kita yang ketiga ini kita akan lihat perkembangan nasionalisme. Dalam buku teks dia ada ceritakan dari sudut tiga elemen, ya, iaitu yang pertama perjuangan golongan intelektual, yang kedua perjuangan melalui penulisan, yang ketiga ialah perjuangan melalui persatuan. Kita nak cuba kaji hari ini dua elemen ini, iaitu yang pertama golongan intelektual dan juga penulisan, ya Nisa. Baik, kita pergi yang pertama ialah perjuangan golongan intelektual. Golongan intelektual ini, jika kita baca satu buku yang cukup popular lah dalam kalangan sejarawan, yang ditulis oleh William Aroof. Ya, William Aroof ini seorang warga negara Scotland. Nak cerita orang luar sanggup nak belajar tentang nasionalisme kita ini, dia sanggup duduk dengan keluarga angkat Melayu, ya, dan belajar tulisan Jawi untuk mengkaji teks-teks ini dan juga mendalami gerakan nasionalisme di negara kita. Kata William Aroof ini dalam buku dia, nasionalisme Melayu bersendikan tiga golongan, dia kata, iaitu golongan yang pertama ialah golongan intelektual berpendidikan agama, yang kedua golongan intelektual berpendidikan Inggeris, dan yang ketiga golongan intelektual berpendidikan Melayu. Jadi tiga golongan ini memainkan peranannya yang tersendiri. Yang pertama kita lihat golongan intelektual berpendidikan agama, mereka memainkan peranan dari sudut kita lihat kemunculan kaum muda. Ya, bila sebut muda mestilah ada tua, Nisa, ya. Jadi apakah yang dimaksudkan kaum muda dan kaum tua ini? Saya nak jelaskan sedikit. Kaum tua dan kaum muda ini tidak merujuk pada umur, tetapi dia merujuk kepada kelompok pemikiran dan juga ideologi seseorang itu. Tua bermaksud lama, muda bermaksud baru, ya. Jadi golongan yang masih lagi memegang kepada nilai konservatif, nilai-nilai tradisi lama ketimuran ini, mereka ini dipanggil sebagai kaum tua. Dan kaum muda ini ialah golongan yang progresif, yang nakkan pembaharuan, yang melihat bahawa kita perlu berubah daripada nilai-nilai lama dan juga pergi ke arah satu anjakan paradigma dalam hidup ini. Jadi gerakan kaum muda ini menyalurkan idea gerakan islah yang saya terangkan tadi, dan meletakkan beberapa elemen yang nak digerakkan, iaitu Islam ialah asas perjuangan dunia akhirat. Dan apakah kesedaran dan juga tindakan mereka? Mereka menubuhkan madrasah, sekolah, Nisa, sampai tahap menubuhkan sekolah untuk menyebarkan fahaman islah dan juga memupuk kesedaran tentang kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat. Ya, kerana ketika ini ramai orang Melayu yang tidak memandang pendidikan sebagai suatu perkara yang sangat penting, mereka berjuang, ya. Dan kesannya ialah kemajuan dalam pendidikan itu dibawa dan pemodenan sikap itu, khususnya golongan wanita yang dahulunya terpinggir daripada arus pendidikan, mula melihat pendidikan suatu yang sangat penting. Diberi peluang. Ya, mereka dapat peluang dan mereka sendiri nakkan pembelajaran itu. Dan mereka menggunakan akhbar seperti Al-Imam dan juga akhbar neraca. Yang kedua ialah golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Mereka ini berasal daripada MCKK. Apa itu MCKK, Nisa? Maktab Melayu Kuala Kangsar bahasa Melayunya. Malay College of Kuala Kangsar. Ya, betul, ya. Memang pengetahuan sejarah Nisa tu dah cukup bagus, ya. Okey, dan MCKK ini melahirkan golongan intelektual berpendidikan Inggeris, dan tujuan asal MCKK ini dibuat ialah untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi golongan ini mereka tidak melihat kepada diri mereka sahaja. Mereka nakkan lebih ramai lagi anak Melayu terlibat di dalam kerajaan, dan juga mereka mula menyuarakan hak pendidikan bagi orang Melayu yang berasal daripada kelas yang rendah, dan juga menuntut British membaiki taraf hidup dan juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Siapakah contoh tokoh intelektual berpendidikan Inggeris ini? Siapa? Raja Chulan. Raja Chulan, lagi Raja Abdullah dan juga Mahmud Mat. Ya, ini ialah contoh. Di Kuala Lumpur ni ada satu jalan yang menggunakan tokoh ni. Jalan apa? Jalan Raja Chulan, belakang rumah saya. Belakang rumah Nisa saja, ya. Itu ialah contoh tokoh intelektual berpendidikan Inggeris. Yang ketiga ialah intelektual berpendidikan Melayu. Ya, mereka ini banyaknya bergerak di
universiti saya hari ini, Universiti Pendidikan Sultan Idris atau dulu dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC ya. Dan SITC ini melahirkan guru contoh seperti Abdul Hadi Hassan ini yang meniupkan semangat kesedaran ini kepada bakal-bakal guru dan juga golongan yang akan bergerak sebagai nasionalis. Dan peranan Zakbar ini juga, kita bincangkan bagaimana Zakbar ini sangat besar jasanya, iaitu beliau menubuhkan satu pejabat, namanya Pejabat Karang Mengarang, dan daripada situlah mereka menghasilkan buku dan karya ya untuk menyebarkan ideologi kesedaran nasionalisme ini. Kemudian mereka juga menghasilkan banyak buku-buku, dan yang paling besar kali impaknya ialah di SITC ini berjaya menubuhkan Kesatuan Melayu Muda ni, yang menjadi satu pertubuhan sosioekonomi yang cukup hebat dalam lipatan sejarah kita. Baik, kita nak lihat yang seterusnya ialah peranan akhbar dan majalah, Nisa ya. Peranan akhbar ini juga memainkan peranan yang cukup besar dalam menyebarkan lagi gerakan nasionalisme apabila mereka menyuarakan isu hak masa depan bangsa, dan apabila munculnya polemik di antara Tok Kenali dengan golongan kaum muda ini, dia sebenarnya menimbulkan lebih banyak perbincangan dan juga pencambahan idea dalam kalangan masyarakat. Dan ada juga syarikat penerbitan seperti syarikat Juluton Press di Pulau Pinang ini yang menerbitkan banyak akhbar pada waktu itu. Kita ada peranan intelektual berpendidikan Melayu yang memimpin kemunculan akhbar, contohnya Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Malaya, Warta Jenaka dan lain-lain ya. Jadi jika kita lihat di Sarawak juga ada akhbar seperti Fajar Sarawak ya, yang mengkritik tentang nasib kaum Bumi Putera dan juga pemerintahan keluarga Brooke. Dan kita nak lihat secara ringkaslah Nisa ya, iaitu akhbar masyarakat Cina dan India. Pada zaman ini akhbar masyarakat Cina dan India sudah pun ada, tetapi orientasi mereka masih lagi terikat kepada laporan berita dari negara asal. Kerana mereka waktu ini belum lagi seperti masyarakat majmuk kita yang ada pada hari ini ya. Jadi jika kita lihat akhbar seperti Latpau, Modern Daily ya, dan akhbar-akhbar ini banyak melaporkan perkembangan di negara asal mereka, dan sehinggalah masuk kepada era seterusnya barulah mereka memberi fokus kepada masyarakat di sini. Ya, termasuklah juga dengan masyarakat India juga mempunyai akhbar sendiri seperti Tamil Nesan dan juga Tamil Murasu ini. Jadi inilah contoh bagaimana akhbar dan juga golongan intelektual ini menggerakkan lagi semangat kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Baik Nisa, saya sediakan tugasan juga kepada murid untuk mereka kongsikan dapatan kajian mereka sendiri bersabit dengan akhbar mungkin. Baik, siapa nak kongsikan silakan. Boleh kongsikan dapatan ataupun kajian anda. Murid-murid di rumah pun boleh mencatat nota daripada perkongsian rakan-rakan di talian. Siapa nak mulakan dahulu? Ya, silakan. Kartik yang senyum manis je dari tadi. Silakan Kartik. Ada dua jenis isu yang menarik perhatian saya. Akhbar seperti Utusan Melayu, Lembaga Malaya, Warta Negara, Fajar Sarawak ada menyentuh banyak isu tentang kepentingan mangsa. Pertama, isu sosial atau pendidikan. Contohnya isu memajukan pendidikan tinggi orang Melayu dan menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. Selain itu, dari segi ekonomi pula, isu menggalakkan perniagaan dalam kalangan orang Melayu dan melarang orang Melayu menjual tanah juga disentuh. Ya, banyak isu sebenarnya di dalam akhbar itu disentuh oleh kelompok penulis. Baik, yang kedua, siapa nak kongsikan seterusnya dapatan? Cikgu. Ya, silakan Javier. Javier, nak cuba. Silakan. Majalah Bulan Melayu, pengarangnya Zaitun Sulaiman. Majalah ini menggalakkan paduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor, serta menggalakkan pendidikan untuk wanita. Selain itu, mendorong wanita menjaga kesopanan, perasaskan nilai Islam dan budaya Timur. Akhir sekali menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. Baik, terima kasih. Itu ialah contoh bagaimana Ibu Zain, nama gelarannya, menggerakkan tentang kesedaran dalam kalangan wanita, Nisa. Mungkin Nisa pada hari ini perlu juga berterima kasih kepada Ibu Zain sebenarnya. Pastinya. Wanita pada hari ini ramai yang berkejaya dan juga memegang jawatan yang sangat penting, ya Nisa. Baik, saya nak kongsikan satu lagi karya, iaitu bagaimana karya kreatif ini. Karya-karya yang berbentuk kesusastraan ini seperti novel, kita tengok puisi
puisi, kita ada cerpen, ya. Tokoh-tokoh ini menggunakan elemen kesusasteraan ini untuk menyebarkan mesej, memberi kritikan kepada masyarakat supaya mereka sedar akan keadaan diri dan apa yang patut mereka buat untuk mendapat kesenangan dalam hidup, ya. Jadi Nisa, saya sediakan satu tugasan ini. Sajak yang bertajuk Ibuku. Sajak. Tadi saya bersajak. Sekarang saya nak tengok pelajar, murid saya yang bersajak. Ya, okey. Siapa nak cuba untuk mendeklamasikan sajak Ibuku? Silakan. Silakan. Saya cikgu. Ya. Silakan Najihah. Najihah. Okey, silakan. Sajak dari bumi Terengganu. Ibu mahkota negeri. Bersumpahlah ananda dalam dunia, membela pelihara akan bondaku. Ananda Mastika Puri, selamatlah engkau dalam bahagia. Siratkan niatmu sebagai biku, oh ibuku. Terima kasih Najihah. Tepukan untuk Najihah. Sajak yang cukup puitis maknanya sekali, Nisa. Jadi saya nak tanya Rosalinah lah. Dia diam saja dari tadi kan. Kita nak tanya, ibuku ni, ibu yang disebut ni sebenarnya dia merujuk kepada siapa, Rosalinah? Adakah mak di rumah kita tu atau siapa sebenarnya? Negeri. Tanah air, ya. Tepat sekali. Tanah air. Saya berikan 4 daripada 5 bintang kepada mereka atas usaha yang mereka buat, ya Nisa. Ya, betul. Jadi tepat sekali, ini ialah contoh bagaimana karya ini menulis tentang kita perlu membela, memelihara bonda kita, tanah air kita. Ya, pada hari ini kita lihat di luar sana Rusia dan juga Ukraine sedang berperang, ya. Orang sanggup mati mempertahankan negara mereka, ya. Itu ialah contoh bagaimana semangat nasionalisme itu perlu ada dalam kalangan generasi pada hari ini untuk kita menjadi warga yang mempertahankan ibunda kita sampai bila-bila, Nisa. Baik, ya? betul, saya setuju. Didik TV KPM